Ada yang meninggal dunia disebabkan kemalangan yang sepatutnya boleh dielakkan. Ada tu dijari kepada pemandu van, ada pula itu dijari kepada pusat transit tersebut. Nisbah bas sekolah berdaftar di setiap sekolah dengan yang tidak berdaftar adalah 1 yang berlesen, 7 lagi yang tidak berlesen. Kanak-kanak sama sekali tidak akan beranggapan kenderaan boleh membunuh mereka, kenderaan boleh membawa bahaya kepada mereka. Ya, baru-baru ni tular video yang menunjukkan seorang pelajar berusia 7 tahun maut dilanggar pemandu van, dilanggar van sekolah. Jadi ini satu insiden yang sangat mengejutkan kita. Dan perkara ini bukan baru, dah banyak kali berlaku, dan yang kita risaukan sekarang ialah dalam mak bapak baru nak masuk anak ke sekolah, tiba-tiba pula jadi insiden-insiden macam ni, dan kita agak risau dan bimbang. Yalah, saya sendiri pun bila nampak video tular tu, saya pun tak sanggup nak tengok. Saya tak tengok sampai habis kerana tak sampai hati melihat video tersebut. Apatah lagi mak bapak yang terlibat, yang anaknya menjadi mangsa. Jadi ini satu perkara yang kita perlu bincangkan, kita perlu kupaskan. Jadi untuk minggu ini, Buat Besar kita bersama dengan Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani. Apa khabar, Profesor? Baik. Ya, terima kasih. Ya, baik. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama Buat Bestari pada episod kali ini. Dan kita juga bersama dengan Presiden Persekutuan Persatuan Bas Sekolah Malaysia, Encik Amali Munif Rahmat. Assalamualaikum, Encik Amali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, banyak soalan yang kita nak bincang sama-sama, kita nak kupas sama-sama. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah Encik Amali dulu. Encik Amali, seperti kita tahulah kan, dalam kes di Sepang baru-baru ini, pemandu van tersebut dikatakan tidak mempunyai permit van sekolah. Jadi adakah, macam mana boleh berlaku hal ni? Orang yang tidak ada permit van sekolah boleh memandu van sekolah. Ada tak badan-badan yang memantau? Ya, perkara ni telah berlaku sejak lebih 30 tahun yang lalu. Bukan perkara baru. 30 tahun bukan lalu? Lebih 30. Maksudnya bukan perkara baru. Maksudnya benda ni tetapi kalau ketika 30 tahun dulu tindakan daripada pihak kerajaan lebih tegas, kerana di mana kenderaan-kenderaan persendirian yang membawa murid sekolah ni sekiranya dapat ditahan oleh pihak berkuasa, dia akan disita dan akan dibawa ke mahkamah kerana mereka menjalankan perkhidmatan yang tidak dibenarkan. Jadi untuk bas sekolah mereka telah menjalani latihan, mereka telah diberikan peraturan-peraturan tertentu dan diberita bagaimana situasi keselamatan tu kena dijaga. Tapi bagi kenderaan-kenderaan persendirian ni, mereka tidak ada satu badan yang mengawal kerana mereka bebas, kerana mereka bukan dalam lingkungan yang dikenali oleh pihak berkuasa. Jadi kalau kata benda ni kata pelik, nisbah bas sekolah berdaftar di setiap sekolah dengan van-van persendirian atau kenderaan persendirian yang tidak berdaftar adalah 1 yang berlesen, 7 lagi yang tidak berlesen. Sebelum ni pihak SPAT ada mengambil tindakan, tetapi sekarang ni SPAT dah ditutup, dah tak ada penguatkuasa. Penguatkuasaan tertakluk kepada pihak JPJ dan pihak polis saja. Tapi agak kuranglah pemantauan daripada pihak berkuasa. Bagaimana kita nak mengelakkan kejadian-kejadian sebegini berlaku? Dan kita telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran. Sebelum ni lah, yang sekarang ni mungkin tidak ada kolaborasi yang jelas. Tapi sebelum-sebelum ni kita pernah bekerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran, di mana kita menekankan bahawa pendidikan keselamatan jalan raya kena diaktifkan balik di pihak sekolah, dan salah satu aspek adalah keselamatan bas sekolah itu sendiri yang sepatutnya lah yang akan dibuat oleh MKJR atau JKJR bersama pihak Kementerian Pelajaran. Bercakap tentang, yalah, bila dah berlaku lah masalah kan, ada yang meninggal dunia
disebabkan kemalangan yang sepatutnya boleh dielakkan. Adalah yang tuding jari, ada tuding jari kepada pemandu van, ada pula yang tuding jari kepada pusat transit tersebut. Jadi apa komen Prof? Siapa yang salah sebenarnya ni Prof? Okey, ya, saya rasa lebih baik kalau kita guna perkataan bahawa semua orang perlu bertanggungjawab kepada keselamatan anak-anak. Itu yang key point. Okey, sebab saya rasa niat semua orang pun untuk pastikan keselamatan anak-anak ini sentiasa terjamin. Cuma kita perlu bahawa sedikit kefahaman bahawa kanak-kanak ini mempunyai pelbagai limitasi. So limitasi ini perlu diketahui oleh kanak-kanak, tapi yang paling penting ialah orang dewasa perlu tahu limitasi kanak-kanak ini. Terutamanya kepada ibu bapa perlu tahu, kepada pemandu van ke ataupun kepada semua pemandu-pemandu kenderaan lain dan juga penguasa-penguasa transit ke tadika ke taska ke sekolah. Spesifik saya boleh bawa di sini 6 limitasi ini perlu diketahui oleh semua orang. Yang pertama ialah kanak-kanak ini mempunyai limitasi dari segi pemandangan, iaitu mereka hanya mempunyai pemandangan sebanyak 1/3 saja daripada orang dewasa. So kalau orang dewasa dapat nampak 180 darjah, kanak-kanak ini hanya dapat nampak setakat 60 darjah. So ini membawa maksud kalau saya letak seorang kanak-kanak kat persimpangan ke apa, bila ada kenderaan datang, apabila kenderaan ni dah masuk dalam zon 60 darjah baru kanak-kanak ni nampak. So kalau di luar 60 ni kanak-kanak tak nampak. So kalau kita nak menyalahkan kanak-kanak ni kenapa tak nampak kenderaan, tidak boleh sebab itu limitasi kanak-kanak. So itu yang kita perlu tahu, yang pertama. Yang kedua ialah kita lihat dari segi pendengaran kanak-kanak ini. Mereka dapat dengar bunyi tapi tidak dapat nak mengagak dengan tepat dari arah mana datangnya bunyi ini. Sama ada daripada kanan ke kiri. So sama juga situasi. Yang ketiga ialah kanak-kanak ini dia mempunyai sedikit kesukaran untuk mengenal pasti kenderaan di depan mereka tu kenderaan tu bergerak ataupun statik. Disebabkan jalan kita rata, so daripada jauh ni kadang-kadang dia agak sukar. Dia nak tengok sama ada kenderaan ni bergerak ataupun statik. So kalau dia membuat tafsiran kenderaan ini tidak bergerak dan mereka pun mula melintas jalan, tapi kenderaan tu dah pun datang dan berlakulah kemalangan. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kanak-kanak ini juga mempunyai kefahaman jika mereka dapat nampak kenderaan, bermaksud kenderaan juga dapat nampak mereka. Tetapi di sinilah berlaku sedikit cabaran sebab bagi seorang pemandu, katakanlah saya seorang pemandu, saya duduk dalam satu kereta ke van ke, dalam windscreen saya ada pelbagai perkara yang saya perlu tengok dan perlu beri tumpuan. Saya perlu beri tumpuan kepada jalan, kepada kenderaan, kepada lampu isyarat, papan tanda ke apa. So dalam banyak-banyak objek yang saya perlu tengok, kanak-kanak ini yang saiznya kecil akan merupakan satu objek yang kecil dalam windscreen. So kemungkinan terlepas pandang. So itu cabarannya. Yang seterusnya, yang kelima kalau kita lihat ialah kanak-kanak ni selalu ingat kalau mereka nampak kenderaan, mereka boleh berhenti serta-merta. So samalah juga. Kalau kenderaan tu nampak kita, dia pun boleh berhenti serta-merta. Tetapi di sinilah tafsirannya silap. Disebabkan kenderaan apabila kita tekan brake, kenderaan tak akan berhenti serta-merta. Dia memerlukan satu jarak untuk berhenti. Dan yang terakhir, kanak-kanak sama sekali tidak akan beranggapan kenderaan boleh membunuh mereka, kenderaan boleh membawa bahaya kepada mereka. Disebabkan kenderaan itulah juga mereka guna setiap hari, ke sekolah ke mana-mana ke. Kenderaan itu jugalah yang ada kat rumah, di laman rumah mereka. Okay? So satu kenderaan yang sentiasa membantu diri mereka dan keluarga mereka, macam mana boleh tiba-tiba pula boleh menyebabkan bahaya kepada diri mereka? Itu mereka tidak akan beranggapan. Dan lagi-lagi masa kecil pun, sebagai alat permainan pun kita kadang-kadang kita bekalkan jenis-jenis kenderaan juga kan dalam bentuk plastik kan, toys kan, kenderaan kereta, lori ke apa. So sama sekali kanak-kanak tidak akan beranggapan bahawa kenderaan boleh membunuh mereka. So atas limitasi inilah kita membuat kesimpulan paling mudah ialah kanak-kanak tidak mempunyai kapasiti untuk membuat satu keputusan yang tepat ataupun selamat jika mereka dibenarkan bersendirian di atas jalan raya. Maka pada setiap masa kanak-kanak perlu ditemani oleh orang dewasa yang boleh membuat satu keputusan yang lebih selamat untuk diri mereka dan juga diri kanak-kanak semasa di jalan raya.
itu limitasi yang dialami oleh kanak-kanak. Jadi orang dewasa. Jadi nak juga tanya kepada Cik Amali. Cik Amali, apa yang kita baca dalam laporan, kebanyakan pemandu van atau dia kata tak nampak bila kanak-kanak dengan saiz yang kecil kan. Bila dia nak drive tu, nak ingatkan semua dah turun. Tapi rupanya ada yang mungkin yang terlambat ke sebagainya. Jadi macam mana selalunya bagi pihak Encik Amali sendiri, macam mana nak pastikan yang budak-budak ni semua dah keluar, dah selamat, baru boleh bergerak van tu ataupun bas tersebut? Okey, pertama kita kena lihat dari sudut undang-undang. Definisi bas sekolah adalah dalam buku undang-undang, dalam Akta Pengangkutan Jalan, dalam Akta Pengangkutan Awam Darat, apa semua definisinya adalah kenderaan khusus yang digunakan untuk membawa pelajar dan kaki tangan institusi pendidikan dari tempat yang selamat ke tempat yang selamat. Telah menjadi amalan dan kita pun menekankan dalam setiap sesi latihan atau perjumpaan dengan pengusaha-pengusaha dan pemandu bas. Malah dalam sesi yang diadakan oleh pihak APAT sekarang, dulu SPAT, sekarang APAT, dia ada sesi latihan ICOP safety. Jadi semua pengusaha yang mempunyai permit dengan APAT kena menghadiri kursus ICOP safety ini dan ditekankan, okey, contoh untuk bas sekolah, kita kena pastikan pintu yang pelajar tu akan turun adalah pintu yang sebelah kiri, bukan pintu yang sebelah kanan ataupun bertentangan lah. Maksudnya sebelah kiri pertama. Jadi kita di Malaysia pemandu sebelah kanan, jadi pintu tu kena sebelah kiri. Jadi kalau sebahagian van sekarang ada pintu kanan kiri, jadi itu yang lebih bahaya lah. So yang kedua, pintu yang pelajar tu akan turun adalah pintu yang bersebelahan dengan pintu rumah atau pintu sekolah di mana mereka akan turun. Jadi mereka tidak perlu melintas. Dan yang ketiga, kita kena pastikan mereka telah selamat. Maksudnya kalau kata mereka telah turun, mereka terus masuk ke dalam pagar rumah atau sekolah berkenaan ataupun ada pengawalan lintas, mereka dalam kawalan guru ataupun pusat transit, ada pengasuh dia yang akan menjaga mereka. Itu memang kita kena pastikan dulu, baru kita boleh bergerak. Kita tidak boleh bergerak selagi kita tak nampak pelajar-pelajar ni dah selamat. Kita kena ada kolaborasi antara semua pihak supaya kita dapat mengadakan satu macam sesi pendidikan bagaimana keselamatan jalan raya khusus kepada mereka yang menggunakan bas sekolah. Dan pihak sekolah pula kena pastikan, pihak kementerian pun kena pastikan desain sekolah tu di mana bas sekolah adalah priority dekat pagar sekolah, bukannya kereta parent yang dekat tepi pagar sekolah. Kan? Jadi benda-benda aspek-aspek macam ini kena pastikan. Kalau di luar negara ada signage, bila bas berhenti dia ada signboard stop. Di sebelah pemandu ada blinking lampu merah kuning dan sesiapa yang melanggar, memotong kenderaan berkenaan walaupun pelajar itu tidak melintas akan digantung lesen di luar negara. Tapi di Malaysia benda ni memang jauh lagi lah untuk kita, long way lah untuk kita buat benda-benda yang lebih, tapi kita akan berusaha untuk yang terbaik. Baik, kita lagi Prof lah. Prof, kita dah tahu kan apa kita tadi Cik Amali pun ada bagi contoh di luar negara kan. Jadi apa mungkin penambahbaikan, sebab kita tahu isu ni bukan setakat bas sekolah je, perlu pada guru-guru juga, pihak transit juga, kepada ibu bapa juga. Jadi apa bentuk penambahbaikan supaya perkara ini tak berulang? Prof. Ya, yang saya nampak ada beberapa perkara. Yang pertama ialah tidak kira sama ada mereka ni ibu bapa ke guru ke siapa-siapa saja, janji mereka bergerak dalam kawasan zon sekolah. Okey, maksudnya mereka perlu kurangkan kelajuan kenderaan mereka maksimum 30 km per jam sahaja. Semua ibu bapa yang hantar anak ke sekolah ke transit van ke sekolah ataupun guru-guru sekolah, semua kurangkan kelajuan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila katakan ini di transit, di tempat kita nak hantar anak ke transit, sebaik mungkin, sebab di transit ni bilangan kanak-kanak yang masuk ke sana tak ramai. So kalau tidak keberatan,
sebaik mungkin ialah penguasa transit ataupun guru transit datang dan menjemput kanak-kanak ini daripada kenderaan dan masuk ke kawasan transit dengan selamat. Sama juga bila dah habis waktu persekolahan, guru transit ini juga mengiringi bersama anak-anak ini dan masuk dalam kenderaan. Dalam situasi ini dia akan lebih selamat. Kan? Dan bagi penguasa van ke apa yang kita minta juga sama juga, berhentikan kenderaan di tempat yang paling rapat dengan sekolah dan supaya tidak ada peluang langsung untuk kita melintas jalan seperti mana yang Tuan Amali bagi tahu. Okey, kita berhenti paling rapat dengan sekolah dan tidak memberi langsung ruang untuk melintas jalan, dan pemandu van ini turun juga daripada kenderaan dan mengiringi dan memastikan semua kanak-kanak ni dah masuk ke zon selamat. Sama juga masa nak jemput balik pun. Okey, semua dah masuk selamat, baru kita mula bergerak. Kepada pihak sekolah, kita minta ialah berilah keutamaan kepada pengangkutan awam. Okey, untuk yang menghantar anak ke sekolah dan menjemput. Keutamaan kepada mereka dan supaya anak-anak ni tidak terdedah kepada sebarang risiko. Okay. Dan yang saya nampak yang satu lagi lah, untuk penguasa van ke apa, dan juga penguasa dan juga semua pemandu kereta, kita perlu terima hakikat di sekeliling kenderaan kita ada titik buta, ada blind spot di luar jangkauan kita. Mungkin tak nampak benda tu. Okay, so apabila kita tahu ada perkara yang kita tak boleh nampak di sekeliling kenderaan kita, maka untuk mengurangkan risiko, sebaik mungkin kita turun daripada kenderaan dan membuat satu pusingan melihat ke mana-mana kanak-kanak apa yang berhampiran dengan kenderaan kita, dan sebelum kita menggerakkan kenderaan. Dan juga kalau kita boleh turunkan tingkap kenderaan kita juga supaya kita dapat dengar sumber bunyi daripada luar. Ini untuk cuba kurangkan risiko. Dan yang terakhir yang mungkin saya ingin kongsi ialah Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun memperkenalkan program pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah yang mula daripada darjah 1 sampai tingkatan 4. So, satu peluang untuk kita mendidik anak-anak kita. Tapi untuk memastikan intervensi ini berjaya, dia memerlukan kerjasama semua pihak. Yang pertama ialah daripada pihak guru yang akan mengajar modul-modul ini kepada kanak-kanak. So, kalau semua modul ini dapat diajar dengan komplit, dengan efisien, dengan optimum, maka kita dapat melihat satu perubahan di kalangan kanak-kanak. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ibu bapa juga mempunyai peranan untuk menjayakan intervensi tersebut, supaya apabila anak-anak ini balik ke rumah, ibu bapa juga spend some time dengan anak-anak ini, melihat buku kerja mereka, melihat buku aktiviti mereka, dan juga turut membantu mengajar anak-anak ini. Dan pada masa yang sama, apabila anak-anak ini bergerak bersama dengan ibu bapa dalam kenderaan, diharap sebaik mungkin ibu bapa juga mematuhi segala peraturan jalan raya supaya maklumat yang diajar di sekolah diiringi bersama dengan amalan yang selari. Jangan pula nanti dalam modul tunjuk lampu isyarat merah berhenti, tetapi ibu bapa pula melanggar lampu isyarat merah. So, kalau ada pertentangan, maka kita akan letak anak-anak ni dalam satu situasi yang konflik. So, itulah permintaan saya. Ya, itu dia. Ya, baik, kita dah semakin hampir ke penghujung rancangan. Jadi Cik Amali, mungkin ada apa-apa nasihat kepada pemandu bas dan juga kepada mak bapak dan juga kepada guru-guru pihak sekolah? Ya, soal kemalangan ni tak ada siapa yang pun yang nak. Jadi walaupun yang berlaku di Sepang ni adalah kenderaan persendirian yang tidak berlesen, benda ni pun boleh berlaku, perkara ni kemalangan ni boleh berlaku kepada yang berlesen. Dan just untuk info, mungkin Prof boleh sahkan, statistik yang kami dapat daripada pihak trafik Bukit Aman, kemalangan bas sekolah adalah di bawah 2% daripada jumlah bas sekolah yang ada di Malaysia. Dan kemalangan ni memang jarang melibatkan kematian. Cuma kebelakangan ni dalam beberapa tahun, dalam 5 tahun kebelakangan ni agak ada 2-3 kes kemalangan yang membabitkan van sekolah, sama ada yang berdaftar ataupun yang tidak berdaftar.
Jadi kita kena ada kerjasama yang kukuh dan kita kena ada orang kata saling memahami tanggungjawab dan semua pihak kena bekerjasama. Kalau soal keselamatan ni bukan soal okey ni pemandu punya kerja, ini pusat transit punya kerja, ini pihak sekolah punya kerja. Semua pihak kena bersatu untuk memastikan generasi pewaris kita ni selamat, sama ada di jalan raya atau di mana saja kan. Kalau berdasarkan statistik yang diberikan oleh pihak trafik Bukit Aman, bas sekolah antara bas yang paling selamat. Cuma ada 1-2 kes tu agak tragis. Jadi memang orang akan sentap terhadap 1-2 kes yang berlaku, walaupun secara keseluruhannya bas sekolah ni adalah yang paling selamat. Dan apa yang kita harapkan sebagai Presiden Persekutuan Persatuan Bas Sekolah Malaysia, kami mengharapkan pihak berkuasa membuat pemutihan terhadap van-van persendirian atau kenderaan persendirian yang digunakan untuk membawa murid sekolah ni, bukan dengan hanya tindakan mahkamah atau tindakan saman, tetapi diberi satu ruang di mana dipermudahkan mereka untuk beroperasi secara sah. Itu adalah lebih baik kerana mereka adalah operator yang sebenar. Dan mereka, apa salahnya kita legalize mereka? Bukannya hanya kita nak ambil tindakan dari segi perundangan saja. Jadi kita bas sekolah ni kita membawa orang yang sama dari tempat yang sama ke tempat yang sama. Dan setiap pemandu bas sekolah ni, pertama mereka kena kenal muka pelajar, kedua nama pelajar, sekolah pelajar, rumah pelajar, mak bapak pelajar, masa pergi, masa balik. Pemandu bas sekolah ni bukan setakat pemandu bas sekolah, mereka adalah pemandu bas, mereka adalah babysitter, mereka adalah bodyguard. Mereka menjalankan semua fungsi ni dengan hanya dibayar sebagai pemandu, dan mereka tidak boleh sewenang-wenangnya ambil cuti. Dan saranan saya kepada ibu bapa adalah gunakan perkhidmatan bas sekolah yang berdaftar, di mana identitinya adalah warna kuning amber, ada tulisan bas sekolah, di depan cermin ada pelekat kenderaan perdagangan, bukan kenderaan persendirian, dekat Rotex tu ada stiker kenderaan perdagangan, dan ada juga disertakan dekat dengan Rotex itu adalah dis Puspakom, pemeriksaan Puspakom yang masih lagi valid, yang masih lagi berkuasa. Jadi cukai jalan hanya dibenarkan dibayar untuk maksimum 6 bulan. Jadi kita kena bayar cukai jalan setiap 6 bulan. Kita kena menjalani pemeriksaan setiap 6 bulan untuk kenderaan. Semua pemandu bas kena menjalani pemeriksaan doktor, pemeriksaan kesihatan setiap tahun sebelum mereka dibenarkan memandu bas. Dan sekiranya baru dapat pengesahan doktor, baru mereka boleh memperbarui lesen memandu bas. Kerana mereka perlu ada lesen memandu dan lesen memandu bas. Ada 2 jenis lesen yang kita kena ada untuk memandu bas sekolah. Jadi dari segi perundangan memang dah rasanya cukup untuk masa ni dalam situasi Malaysia lah. InsyaAllah akan jadi lebih baik lah. Yang penting keselamatan kanak-kanak. Jadi Prof, mungkin ada kata-kata akhir sebelum kita menutup tirai, Prof? Ya, semua saya punya permintaan adalah kita lihat kanak-kanak ini sebagai kanak-kanak dan bukan sebagai seorang dewasa yang bersaiz badan kecil. Itu yang pertama. Dan untuk keselamatan kanak-kanak ni mudah saja. Mereka tidak boleh dibiarkan secara bersorangan di atas jalan raya dan mereka perlu sentiasa ditemani oleh orang dewasa. Terima kasih. Ya, itu dia pembahasan yang cukup menarik, cukup berkesan daripada kedua-dua panel kita. Terima kasih Prof Kulantayan dan juga Encik Amali. Terima kasih atas perkongsian. Banyak ilmu yang saya pelajari juga hari ini insyaAllah, dan saya percaya manfaat banyak akan dapat, terutama kepada mak bapak lah kan, antaranya untuk memilih lah perkhidmatan mana yang perlu diambil, yang berdaftar dan sebagainya, dan juga banyak juga peringatan kepada pihak berkuasa supaya dapat menguasakan lah undang-undang yang lebih tegas, kerana undang-undang ada tapi kadang-kadang penguasaan tu yang mungkin ada terlepas pandang. Terima kasih kepada kedua panel kita. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Encik Amali.
Baik, okey. Terima kasih. Itulah tujuan kita pada perbincangan kita sebenarnya bukanlah untuk mencari salah sesiapa, tapi sebenarnya kita nak memberi peringatan kepada diri kita sendiri dan kepada pihak-pihak yang terlibat. Kerana kalau tak diingatkan, itulah yang berlaku insiden-insiden yang kita tak ingini. Dan ini melibatkan nyawa kanak-kanak dan ini bukan satu benda yang boleh kita pandang enteng. Jadi kita perlu diingatkan semua pihak, mak bapak, pihak sekolah, pihak van dan juga pihak berkuasa, kita perlu sentiasa mengingati supaya kita dapat proaktif, elak daripada masalah-masalah seperti ini, tragedi ini daripada berulang. Baik, sekian saja Bola Bestari pada episod kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai ke hujung rancangan. Pastikan anda komen kalau ada apa-apa cadangan ataupun pandangan, boleh tulis di komen bawah dan jangan lupa like, follow dan recommend lah platform GPS Bestari kepada lebih ramai lagi, insyaAllah. Itu saya Arif Masyarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.